Satu lagi aspek yang kami di JSJK ini dapati akhir-akhir ini, mutakhir ini adalah penggunaan syarikat-syarikat palsu. Kita tidak hanya ada apa yang dinamakan sebagai mule accounts oleh individu ataupun akaun keldai individu, tetapi sekarang ada akaun keldai syarikat. Hasil siasatan PDRM mendapati wujud trend pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan keldai akaun. Pembukaan akaun bank atas nama syarikat menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan amaun yang lebih besar. Setakat ini, PDRM telah mengesan sejumlah 86 syarikat dan 70 perniagaan yang didaftarkan untuk tujuan sebegini. So begitu banyak dan banyak lagi as we go through the year, dan juga kalau dalam case by case punya basis banyak yang menggunakan syarikat-syarikat keldai ini. Sebagai langkah pencegahan, PDRM mencadangkan agar prosedur serta syarat pendaftaran syarikat dan perniagaan diperhalusi dan diperketatkan. Beberapa kriteria seperti tapisan rekod jenayah dan rekod keuangan wajar dipertimbangkan untuk dijadikan sebahagian prasyarat sebelum pendaftaran syarikat seperti perniagaan diluluskan. Saya tidak mahu spesifik case, tapi ada satu case itu yang sangat menarik apabila kita pergi untuk mengesan tentang pengarah sebuah syarikat yang digunakan sebagai syarikat keldai ini, didapati pengarah itu mempunyai pelbagai kes dadah yang sebelum ini. Yang lebih menarik, dia sendiri pun tidak tahu yang dia itu digunakan sebagai pengarah syarikat keldai. Ini melibatkan transaksi yang sangat besar. Dan begitu keadaannya, kita sedang menyiasat bagaimana perkara ini boleh berlaku. Di manakah loophole atau kelompangan dalam perundangan sehingga seorang yang hampir tidak tahu ada syarikat nama di bawahnya digunakan untuk tujuan ini. Jadi tidak memadai hanya dengan akaun keldai perseorangan individu, tetapi sekarang ada syarikat-syarikat pula yang digunakan sedemikian. Yang melibatkan bukan sahaja pengaliran wang yang salah dalam negara, tetapi juga keluar negara. Perkara ini sedang dalam siasatan kita. So, perkara yang sama juga kita sarankan dalam soal pembukaan akaun bank di institusi keuangan. Ialah kita ni semua memang tujuan hasrat kita dalam kerancakan kita menggunakan kemudahan-kemudahan online dan sebagainya tentulah untuk kemudahan. Tetapi kita juga kena ingat dalam kemudahan itu juga dia boleh juga membawa kepada kemudahan untuk perlakuan jenayah sekali. Semakan yang terperinci dan syarat yang lebih ketat perlu dikenakan sebelum pembukaan akaun bank milik syarikat atau perniagaan diluluskan. Adalah juga disarankan agar pihak kerajaan turut melihat cadangan Shared Responsibility Framework ataupun pihak bank yang diperkenalkan oleh kerajaan Singapura dalam usaha membendung kes phishing scam di sana. Di mana melalui cadangan ini, pihak institusi keuangan yang gagal melaksanakan peranan mereka dengan sewajarnya boleh dipertanggungjawabkan atau liable untuk membayar kerugian yang dialami oleh mangsa. Makna ada shared responsibility. Kalau hanya satu pihak saja, mungkin ianya tidak berlaku adil kepada mangsa. Yang kedua adalah penipuan pelaburan menggunakan nama Malaysia Investment Development Authority, MIDA. Sebagaimana laporan oleh akhbar Berita Harian bertarikh 9 November 2023, seorang wanita di Melaka telah mengalami kerugian sebanyak RM585,700 setelah menyertai satu skim
Pelaburan yang menawarkan keuntungan 51 kali ganda hanya dalam tempoh 3 hingga 6 jam selepas pelaburan dibuat. Ini tidak ada lagi di dunia yang berbentuk semacam ini. Kita, we are the first. Okey. Berdasarkan siasatan, sindiket penipuan ini mula beroperasi sekitar bulan Oktober 2022 menggunakan laman sosial Facebook, WhatsApp, Telegram dan TikTok. Sindiket ini menawarkan pelaburan saham, mata wang digital dan dana grant menggunakan nama Maida. 5 pakej pelaburan ditawarkan dari serendah RM300 bagi pakej basic sehinggalah RM2,000 bagi pakej VIP. Setakat ini PDRM telah menerima sejumlah 28 laporan polis dari seluruh negara dengan nilai kerugian keseluruhan sebanyak RM1,242,839.34 berkaitan skim penipuan jenis ini. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.